Assalamualaikum semua. Okey, hari ni kita nak sembang tentang satu buku yang bertajuk How to Develop a Winning Mindset. Okey, buku ni saya ada beli dekat Popular baru-baru ni, dan buku ni ditulis oleh Andrew Silito. Beliau merupakan seorang ahli sukan, pemain hoki, dan sekarang menjadi coach di sekitar Eropah, mengajar kumpulan-kumpulan pemain hoki lah. Dan beliau menjadi seorang yang successful dalam bidang kesukanan tu. Okey, kenapa beliau menulis buku ni adalah kerana beliau ingin menyampaikan message tentang bagaimana mempunyai pemikiran yang kuat, seperti mana pemikiran Tiger Woods menjadi pemain nombor 1 dunia, ataupun pemikiran yang ada pada Michael Phelps, perenang nombor 1 dunia, ataupun Datuk Lee Chong Wei menjadi pemain badminton nombor 1 dunia. Untuk orang yang mencapai title sebagai pemain nombor 1 dunia ni, mereka mesti mempunyai mindset yang cukup hebat dan cukup kuat. Jadi Andrew Silito berfikiran sekiranya beliau menerbitkan buku ni adalah untuk menyampaikan mesej tersebut. Bagaimana kita boleh implement apa yang para pesukan ni ada pada pemikiran mereka. Alright, jom secara ringkas saya nak terangkan juga tentang apa yang ada dalam buku ni. Okay, so konten dalam buku ni, Andrew Silito ada menerangkan tentang 3 prinsipal utama tentang how to develop a winning mindset. So prinsipal yang pertama adalah self-aware. Apa itu self-aware? Secara mudahnya adalah kita mengenal kelemahan dan kekuatan diri kita. Okay, kebanyakan orang mungkin mengenal kekuatan, tapi jarang mengiktiraf ataupun menerima kelemahan yang ada pada diri sendiri. Kerana apa? Orang lebih sukakan sesuatu yang bagus lah. Yang kurang bagus ni segan untuk terima ataupun segan untuk kita kenali lebih rapat. Kenapa penting untuk kita mengenali kekuatan dan kelemahan ni adalah untuk memastikan kita sentiasa berada dalam keadaan kita boleh menyesuaikan diri dalam apa sahaja tempat. So sekiranya kita tahu kekuatan kita dekat sini, so apabila kita berada satu tempat, kita boleh utilize ke arah situ. Ataupun sekiranya kita ada kelemahan di bahagian ni, kita boleh minta orang lain untuk support kita apa kelemahan yang kita ada. Kerana apa? Sekiranya orang tidak meletakkan kelemahan dan kekuatan pada tempat yang betul, akan wujudlah satu sifat yang dipanggil ego. Alright, so semua orang tahu tentang ego ni. Bila ada ego, saya pun ada ego sendiri. Bila kita ada ego, bahawa kita tahu kita power bahagian ni, tapi kita tak nak terima bahawa kelemahan ni, jadi mulalah kita tak nak belajar dengan orang, kita tak nak minta pendapat orang, kita rasa kita je yang betul. So dekat situ tak boleh mencapai pemikiran, ataupun kita tak boleh nak memenangi pemikiran kita. Jadi apa yang ada pada para pesukan yang hebat-hebat dekat luar sana adalah mereka sentiasa menerima diri mereka, dan juga mereka sentiasa mempelajari sesuatu teknik ataupun perkara yang lebih baru. Jadi itu perkara yang paling penting yang diutarakan oleh Andrew dalam buku ni lah. So kita jump kepada prinsipal yang kedua. Prinsipal yang kedua adalah emosi. Sekiranya kita dah mengenali diri kita, barulah kita boleh mengawal emosi kita. So dalam mengawal emosi ni, semua orang tahu mengawal emosi, tapi bagaimana ahli sukan mereka nak mengawal emosi mereka? Contohnya, sekiranya pertandingan tersebut ada 3 tahun lagi, jadi bagaimana mereka sentiasa maintain emosi mereka untuk mengekalkan emosi mereka untuk menjadi yang terbaik, sehinggalah pada tahun ketiga mereka memenangi pertandingan tersebut. Jadi emosi adalah satu perkara yang sangat penting yang diutarakan oleh Andrew, which is sekiranya kita mempunyai pengurusan emosi dan juga pemikiran dan juga perangai yang kita boleh kawal dan juga kita boleh kontrol, kita boleh mudah untuk stay dalam zon kita, sekalipun zon kita tu dalam keadaan yang sukar. Okey, kenapa kita perlu ada pemikiran ataupun kita sentiasa berada dalam situasi yang kita faham tu adalah kerana supaya kita dapat stay dalam zon kita. Contohnya, sekiranya kita melakukan satu perniagaan, apabila ada hujan saja, kita masih stay dekat zon kita. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa hujan ni hanya datang untuk menguatkan kita lagi untuk ke depan. Bukannya kita ambil pilihan, hujan datang je, okay, tak apa, kita buat benda lain lah, kita tukarlah bisnes lain, ataupun kita pergi ke tempat lain. Tak sama pada ahli sukan ataupun para ahli yang memang aim for to be the first one dalam dunia. So
itulah yang disampaikan oleh Andrew Silito, bahawa sekiranya kita mempunyai emosi yang kuat, kita akan stay dekat dalam zon kita tu, dan kita melawan zon kita tu supaya apa sahaja masalah yang datang kita akan dapat tempuh. Dan juga seperti Muhammad Ali katakan juga, Muhammad Ali, siapa tak kenal, kita punya boxer kan. So Muhammad Ali ada menerangkan, untuk menjadi pemenang kita mesti mempercayai diri kita bahawa kita adalah yang terbaik. So itu yang dikatakan oleh Muhammad Ali, bahawa perkara itu sangat penting lah untuk kita. Sebab kebanyakan kita, saya faham, akan ada rasa rendah diri, akan rasa down. Saya melalui fasa tersebut, saya rasa saya ni tak layak lah untuk buat macam ni, saya ni tak boleh lah buat macam ni. Tapi sebenarnya ketepikan semua perkara-perkara negatif tu, kita fokus kepada apa yang kita nak buat dan apa yang kita nak capai. Alright, so kita jump kepada prinsipal yang ketiga, iaitu plan dan strategi. Semua orang tahu tentang plan and strategi. Ialah bila kita dah tahu, kita dah boleh mengenal diri kita dan kita boleh mengawal emosi kita. Jadi untuk kita capai satu perkara tu, kita mesti plan dan kita mesti make sure strategi kita berjalan seiring dengan perancangan kita. So itu yang dimaksudkan oleh Andrew Silito lah. So untuk kita punya mindset ni taklah semudah untuk kita terus nak capai benda tu. Ia memerlukan step dan ia memerlukan perancangan yang rapi, so that kita tak adalah tersasar. Sebab sekiranya kita memenangi mindset kita, kita sudah memenangi diri kita. Kita tak perlu nak proof pada orang lain sebenarnya. Tapi kenapa perlu kita memenangi pemikiran kita, so that kita tak terpengaruh dengan apa sahaja keadaan dekat luar. Contoh orang nak kata macam ni ke, ataupun orang nak hasut kita buat macam ni ke, kita stay dengan apa yang kita percaya dan kita believe. Tapi dalam masa yang sama, sekiranya ada problem, mestilah kita kena bertanyakan soalan lah pada orang, kita gain more knowledge. So itu adalah 3 prinsipal yang perlu ada untuk kita memenangi pemikiran kita. Okay, saya just ambil sedikit point lain yang ada dalam ni. Andrew Silito ada mengatakan bahawa failure is a process dan pain adalah the best part, which is kegagalan tu memang satu proses untuk kita berjaya. Dan kita tak perlu risau pun tentang kegagalan ni, sebab sekiranya kita gagal, insya-Allah Allah akan buka jalan untuk pergi ke lebih ke depan. InsyaAllah akan ada jalan sekiranya kita tak putus asa lah. Dan sekiranya kita mengalami kesakitan sekalipun, susahnya nak hadap satu-satu perkara ni kan, kita rasakan itu adalah best part. Sebab apa? Bila kita dah pergi ke depan, kita dah berjaya menempuh perkara tu, kita akan kenang balik masa-masa yang kita susah tu. Sebab itulah yang membuktikan bahawa kita dah melalui fasa demi fasa. Alright, saya suka ada beberapa cerita dalam ni, cerita ringkas je lah. Okay, pernah berlaku kepada atlet yang dah berjaya sebelum ni. Sekiranya berlaku sebarang perubahan dalam perjalanan perniagaan kita ataupun perjalanan kehidupan kita lah, which is yang kita takutkan akan perubahan tu, ataupun kita takut akan kejatuhan ataupun failure tu. Perkara ni ada berlaku kepada seorang atlet, iaitu Jessica Ennis, merupakan seorang lompat jauh, atlet lompat jauh. Beliau terpaksa menukar daripada kaki kanan untuk melompat kepada kaki kiri pada tahun 2009 atas sebab tertentulah yang dah berlaku. Jadi beliau mengambil masa 2009 sehingga 2012. Dan pada 2012 beliau berjaya mendapat pingat dalam lompat jauh tersebut. Jadi bayangkan, dalam tempoh 3 tahun beliau train, akhirnya berjaya. Sama juga dengan apa yang berlaku pada Ashley Jackson, iaitu pemain hoki, dilahirkan dan dibesarkan dengan bermain hoki ais. Tapi bila dia bermain hoki padang, beliau kena tukar cara permainan daripada kiri kepada kanan dan akhirnya berjaya juga untuk memenangi pertandingan. Dan ada seorang lagi, iaitu Nick Faldo, merupakan seorang pemain golf yang mana terpaksa menukar cara pukulan untuk memenangi permainan lah. Dan beliau dilatih oleh David Butter, which is David latih dia 1500 pukulan sehari. Dan akhirnya pada 1989 beliau berjaya. Jadi itulah yang dah diterangkan dalam buku ni. Kalau saya tak baca, mungkin saya tak tahulah sebenarnya kan apa yang berlaku dekat luar. Bagaimana sebenarnya seorang atlet mempunyai impian ataupun mempunyai pemikiran yang sangat kuat sehingga menjadi nombor 1 dunia. Jadi sebenarnya tak salah untuk kita sentiasa mengikuti perkembangan atlet. Sentiasa, andai kata kalau kita ada orang yang kita suka, sebenarnya tak salah untuk kita mempelajari bagaimana beliau menjadi berjaya seperti itu. Contoh Ronaldo, siapa tak kenal kan? So pemain nombor 1 dunia. So kita mempelajari bagaimana betapa disiplin beliau dalam bersukan dan juga maintain dari segi tubuh badan beliau, dan dalam masa sama maintain dari segi mentality beliau.
So itulah yang saya nak sedikit yang saya nak kongsikan hasil pembacaan daripada buku ni. Saya rasa boleh cari je buku ni dekat Popular pun ada ataupun mana-mana kedai buku lah, ataupun boleh beli di internet. Bahasa yang simple dan mudah untuk difahami. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan pada hari ini. Terima kasih kepada yang mendengar dan insyaAllah akan ada buku-buku lain lagi yang saya akan review. See you soon. Assalamualaikum warahmatullahi